Salam sejahtera, selamat petang dan salam satu Malaysia. Jejarak mengkudu berbias kesumah di celah angsana di Tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara di alam maya kita bersua. Hari ini kita akan membuat perbincangan berilmiah berkenaan kes Gunner Brother. Saya Audrey Chin sebagai moderator untuk forum kita untuk hari ini. Walaupun perbincangan kita hari ini adalah secara maya, saya harap semua pihak dapat melapangkan dada dan memberikan input serta membuka minda untuk menerima benda baru. Sebelum saya mulakan, izinkan saya perkenalkan panel-panel kita iaitu yang pertama Cik Hazira, Encik Syahir, Encik Firdaus dan Cik Alisha. Terima kasih kepada kesemua tetamu jemputan dan hadirin hadirat kerana sudi meluangkan masa untuk menyertai sesi perbincangan ilmiah ini. Baiklah, pepatah Melayu mengatakan tak kenal maka tak cinta. Sebelum saya mengemukakan soalan hangat untuk dibincangkan, eloklah saya menjemput panel pertama untuk memberikan ringkasan kes kita. Mari kita menjemput Cik Hazira. Cik Hazira, boleh terangkan sedikit tentang kes ini? Terima kasih saudari Audrey di atas sambutan. Saya berbesar hati untuk berkongsikan ringkasan mengenai kes Gunner Brother yang telah saya kaji menerusi artikel kes tersebut. Seperti yang kita sedia maklum, kajian kes ini adalah bertujuan untuk kita belajar mengenai apakah kelemahan kawalan dalaman dalam sesebuah syarikat. Oleh itu, saya akan memulakan sedikit ringkasan dari keseluruhan kes ini untuk kefahaman semua dan untuk kita berbincang mengenai sistem kawalan dalaman di dalam syarikat Gunner Brother ini. Baiklah, di dalam kes ini, Woody Robinson dan Albert Hunt merupakan sahabat baik yang melanjutkan pelajaran bersama di dalam kursus perniagaan. Selepas menamatkan pengajian, Albert bekerja di syarikat bapa mertuanya, Cursius Auto Supply, yang merupakan perniagaan runcit di Huntington. Pada waktu ini, Woody bekerja dengan salah satu pembuka utama Cursius iaitu syarikat Gunner Brother yang merupakan syarikat pemborong tayar. Woody merupakan wakil jualan untuk sebarang penjualan Gunner di Huntington. Pada pertengahan 1990-an, Woody mengalami masalah peribadi disebabkan oleh ketagihannya di dalam aktiviti perjudian. Dia mula mencuri tayar dari majikannya iaitu Gunner Brother untuk membayar segala hutangnya. Sementara itu, kawalan dalaman di dalam Gunner adalah sangat lemah sehingga Woody dapat mencuri tayar tersebut dan menjualnya. Pembeli tersebut adalah rakan baiknya iaitu Albert yang merupakan pemilik Cursius Auto Supply pada ketika itu. Setelah lebih setahun, kegiatan Woody telah dikesan oleh Juruaudit Dalaman. Siasatan dilakukan oleh Juruaudit Bebas Gunner sehingga menyebabkan tuduhan jenayah difailkan ke atas Woody Robinson. Albert juga turut terlibat ketika Woody mengaku kesalahan yang dilakukannya sehingga mahkamah memerintahkan Albert membayar $64,000 kepada syarikat insurans Gunner. Albert kemudian menyamai Woody, namun kes itu ditolak kerana Albert turut terlibat di dalam skema penipuan oleh Woody Robinson. Sekian saja sedikit ringkasan mengenai kes ini daripada saya. Terima kasih Cik Hazira atas penerangan begitu luas dan bernas itu. Jawapan seindah orangnya. Sememangnya kegiatan jenayah ada di mana-mana ya dan semua pihak harus bersatu hati untuk menanganinya. Kawalan dalaman memainkan peranan yang penting dalam isu ini. Jadi suka untuk saya mengajukan soalan ada panel kita yang seterusnya, Saudari Syahir dan Saudara Daus. Pada pendapat anda, apakah objektif kawalan dalaman yang perlu dijaga oleh syarikat? Encik Syahir, anda masih bersama kami? Ya saya. Baiklah, untuk soalan nombor 1 ini, kawalan dalaman adalah sistem memeriksa baki dan dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar bahawa aset dilindungi. Kemudian, data perakaunan mestilah tepat mengikut maklumat perakaunan. Operasi juga harus cekap dan juga undang-undang dan dasar disusun. Bagi syarikat ini, kami mendapati terdapat beberapa kesalahan dan kecuaian kawalan dalaman syarikat ini yang menjadikan pekerja syarikat ini, Woody Robinson, menghadapi masalah kewangan yang serius. Oleh itu, pekerja mengambil kesempatan terhadap kawalan dalaman syarikat ini dengan mencuri banyak inventory yang kemudiannya dijual oleh pekerja kepada syarikat lain. Kami mengenal pasti bahawa tindakan Woody Robinson adalah satu bentuk penipuan besar. Oleh itu, saya percaya bahawa terdapat beberapa objektif kawalan dalaman utama yang harus dijaga di pejabat penjualan Gunner. Yang pertama adalah kaki tangan pejabat jualan perlu memastikan bahawa setiap transaksi harus mempunyai pengesahan pihak atasan untuk mencegah penggunaan seperti transaksi jualan secara palsu.
Sebagai contoh, kaki tangan pejabat jualan guna harus mendapat persetujuan daripada pihak pengurusan atau pengurus untuk setiap transaksi yang akan dilakukan. Dengan menerapkan objektif pertama ini, kekurangan inventory dapat dikurangkan dan membuat semua urus niaga berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah berkaitan dengan keselamatan dan pengawalan aset fizikal, di mana ia merupakan objektif kawalan dalaman utama. Sebagai contoh, kaki tangan pejabat penjualan guna perlu memastikan bahawa akses ke atas aset fizikal dan sistem maklumat perlu dikawal dan diawasi dengan betul oleh pegawai yang diberi kuasa. Selain itu, transaksi urus niaga harus direkodkan dengan betul dan tepat untuk dijadikan objektif kawalan dalaman utama. Oleh itu, kaki tangan pejabat penjualan guna perlu memastikan bahawa semua transaksi yang direkodkan secara adil dan betul serta harus dilaksanakan sesuai dengan kebenaran pihak pengurusan. Dan akhir sekali adalah berkaitan dengan peraturan dan prosedur yang bagus bagi menangani kesalahan dalam organisasi juga menjadi objektif kawalan dalaman utama. Oleh itu, kaki tangan pejabat penjualan guna perlu memastikan bahawa apa-apa kesalahan yang dikesan pada setiap pemprosesan akan membuat tindakan pembetulan yang segera dan dilaporkan ke tahap pengurusan yang sesuai. Saya memohon maaf sebab kawan saya Daus tak dapat membuat presentation atas masalah Wi-Fi. Okey, itu sahaja. Terima kasih kepada Encik Syahid atas pendapat dia dan menjadi wakil untuk menyampaikan idea Encik Daus ya. Kerana Encik Daus ada kekangan internet pada malam ini. Saya berharap semua penonton dapat memahami dengan lebih mendalam tentang pengenalan kes Guna Brothers yang mencetus konflik isu kawalan dalaman audit. Jadi untuk tidak membuang masa lagi, saya nak tanya kepada penonton kita yang ada di sini. Apakah kelemahan utama kawalan dalaman yang dapat dikenal pasti dalam kes ini? Sebab macam apa kita tahu, banyak kelemahan kawalan dalaman yang menyebabkan syarikat Guna Brothers ini lemah. Terima kasih kepada moderator pada hari ini, Saudari Audrey. Saya Aini sebagai penonton ingin memberi pandangan terhadap soalan yang telah dikemukakan iaitu mengenai kelemahan utama kawalan dalaman syarikat bagi unit operasi di Huntington. Kelemahan kawalan dalaman bagi unit operasi di Huntington telah terbukti apabila seorang pekerja daripada syarikat itu, Woody Robinson, telah menjalankan penipuan yang besar dengan mencuri inventory syarikat dan menjual kepada pihak ketiga untuk melasaikan hutangnya sebanyak $50,000. Kelemahan-kelemahan yang wujud telah menyebabkan penyelewengan dan seterusnya menunjukkan sistem kawalan dalaman yang dimiliki oleh pihak syarikat adalah sangat lemah di cawangan yang beroperasi di Huntington. Bagi menerangkan isi saya yang pertama iaitu kurangnya kawalan terhadap inventory di dalam gudang tayar. Ia berlaku apabila inventory yang dimiliki oleh syarikat mudah untuk dibawa masuk dan keluar oleh pekerja. Berdasarkan kes, Woody merupakan wakil jualan bagi menguruskan aktiviti penjualan tayar yang beroperasi di Huntington. Namun, kepercayaan terhadap beliau telah disalahgunakan dan disebabkan kurangnya kawalan oleh pihak atasan syarikat, Woody telah melakukan penyelewengan untuk membaiki masalah kewangan yang sedang dihadapi olehnya. Woody telah mengakses maklumat pelanggan syarikat untuk kepentingan peribadi dan telah menjual tayar lama yang berada di dalam inventory syarikat untuk memperolehi wang bagi membayar semua hutang peribadinya. Kelemahan dalam kawalan inventory menjadi peluang kepada Woody untuk tidak bersikap jujur dan tidak berintegriti dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan. Apa pula pendapat pandangan penonton yang lain? Mungkin mereka ingin mengupas dengan lebih mendalam bagi soalan yang telah diajukan oleh moderator. Baiklah, saya Yasmin dan izinkan saya untuk merungkaikan lagi dua kelemahan yang terdapat dalam unit operasi Huntington sambungan daripada apa yang telah dinyatakan oleh Saudari Aini sebentar tadi. Walau bagaimanapun Saudari Audrey,
Saya dapati tiada pembahagian tugas yang sewajarnya merupakan salah satu kelemahan kawalan dalaman yang dihadapi dalam unit operasi ini. Berdasarkan kes Goodner Brothers, kita semua sedia maklum bahawa syarikat ingin berjimat cermat dengan mengurangkan kos perbelanjaan operasi pada pengukuran kawalan dalaman. Maka syarikat ini telah pun mengendalikan 14 cawangan jualannya dengan kru seramai 10 sehingga 12 orang pekerja sahaja. Jadi, ini menunjukkan dengan jelas bahawa pekerja yang tidak mencukupi untuk melaksanakan segala tugasan yang ada. Hal ini terbukti apabila wakil jualan mempunyai akses autonomi kepada inventory, sistem perakaunan dan juga pesanan pelanggan. Di samping itu, saya juga melihat integrasi sistem yang digunakan juga menjadi salah satu masalah dalam kawalan dalaman syarikat ini. Bagi penggunaan sistem perakaunan, kawalan terhadapnya adalah kurang baik dan mempunyai beberapa kelemahan. Perisian perakaunan sememangnya amat penting bagi perniagaan kecil untuk mengesan segala transaksi yang telah dilibatkan. Ini menambahkan lagi kekeruhan apabila terdapat dua individu di bahagian jualan mempunyai akses yang tidak terbatas terhadap makluman di dalamnya. Selain itu, tempahan jualan dan tempahan belian seringkali tidak menepati kaedah perekodan yang betul pada masa yang telah ditetapkan. Hal ini jelas ditunjukkan apabila terdapat maklumat yang hanya ditulis pada kertas buangan dan terus diberikan kepada pengurus kewangan sahaja. Amalan ini akan mengurangkan ketepatan perekodan setiap transaksi yang berlaku dan seterusnya menyebabkan sistem kewangan yang digunakan menjadi lemah serta mudah untuk diakses bagi menjalankan sebarang perubahan ataupun penipuan fraud. Itu sahaja informasi yang dapat saya ulaskan. Mungkin ada penonton lain yang ingin menambah serba sedikit mengenai persoalan ini? Okey, baiklah. Saya Nuradila dan saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh saudari Aini dan saudari Yasmin mengenai kelemahan kawalan utama ini. Menurut kajian yang saya dapati, kebanyakan pekerja telah melakukan sesuatu kerja yang melebihi daripada apa yang sepatutnya mereka perlu lakukan. Sebagai contoh, wakil jualan hanya boleh mengakses maklumat berkaitan dengan kemudahan penyimpanan hanya apabila mereka memerlukan maklumat berkenaan untuk menjalankan tugasan kerja mereka. Namun malangnya, mereka ini sering mengakses maklumat berkenaan untuk kepentingan individu. Bahkan, mereka ini seringkali membuat penghantaran barang untuk diri mereka sendiri. Ini merupakan kaedah yang digunakan oleh Woody di mana ia membolehkan beliau untuk melakukan penyelewengan dalam aktiviti pembelian barangan tanpa pengetahuan individu yang lain. Beliau juga telah mengakses rekod inventory dengan mudahnya dan mengubah rekod tersebut serta menyembunyikan apa yang telah dilakukannya. Ini menunjukkan adanya kawalan dalaman yang lemah dalam kawalan sistem yang digunakan. Isu ini boleh berlaku disebabkan kecuaian oleh pihak pengurusan syarikat itu sendiri di mana kawalan dalaman yang diaplikasikan sangat lemah sehingga menyebabkan juru audit luaran mengalami masalah dalam memahami keadaan dan situasi yang dialami oleh syarikat ini. Seterusnya, ketiadaan pengawasan dan kajian semula yang dijalankan oleh unit operasi Huntington merupakan aspek penting yang perlu kita lihat bagi mencegah penipuan di mana pihak pengurusan perlu mengkaji semula laporan-laporan kewangan syarikat. Berdasarkan kes ini, Garcia sebagai pengurus di Huntington telah mengabaikan aduan daripada pelanggan mengenai charge bill dan isu-isu yang lain mengenai Woody Robinson. Oleh yang demikian, Huntington perlu menguatkuasakan peraturan dengan lebih ketat supaya segala aktiviti yang dijalankan oleh pekerja berada dalam kawalan pihak pengurusan dan seterusnya membolehkan syarikat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien. Itu sahaja daripada saya. Ya, tepat sekali jawapan daripada untuk kita yang mengungkapkan sebanyak 5 kelemahan utama ya daripada Goodner Brothers. Jadi dengan penerangan itu tadi, kita dapat memahami bahawa pelbagai kelemahan yang tampaknya kecil dia akan menambah-nambah sehingga menjadi isu yang besar. Sebab kata pepatah, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sekarang kita dah tahu terdapat beberapa kelemahan yang wujud dalam syarikat. Saya nak buka soalan lagi kepada penonton kita yang ramai ni. Jadi apa pendapat anda tentang prosedur yang boleh dijalankan untuk membendung masalah ini? Terima kasih kepada Cik Audrey atas soalan tersebut. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Saya Mizan Rikan akan berkongsi sedikit pendapat saya bagi soalan yang ketiga ini. Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang telah disebutkan dalam soalan kedua sebentar tadi, terdapat pelbagai prosedur dan kawalan polisi yang mampu dilaksanakan bagi menangani kelemahan kawalan dalaman yang dihadapi oleh Goodner Brothers.
Antaranya adalah dengan mengetatkan kawalan terhadap akses kepada maklumat pelanggan syarikat mereka. Kawalan ini dapat dilaksanakan dengan menetapkan kata laluan atau kod yang khas untuk setiap pekerja dalam mendapatkan akses terhadap sistem pengurusan maklumat pelanggan tersebut. Selain itu, syarikat juga haruslah melantik seorang penyelia yang bertanggungjawab memeriksa bilangan inventori tayar di dalam gudang penyimpanan. Penyelia tersebut haruslah melakukan pemeriksaan terhadap inventori tersebut dengan sistematik dan berkala agar tidak berlaku sebarang kekurangan atau lebihan inventori dalam penyimpanan tersebut. Sistem inventori yang teratur juga boleh dilaksanakan bagi mengatasi masalah ini. Sekian daripada saya. Mungkin ada tambahan pandangan yang ingin dikongsikan daripada pihak penonton yang lain. Dipersilakan. Selamat petang semua. Nama saya Nur Dayana. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Encik Mizwa sebentar tadi. Saya ingin menambah sedikit berkaitan inventory yang disebut oleh Encik Mizwa. Selain melantik penyelia, pihak guna juga boleh memperketatkan lagi kawalan inventory di gudang dengan meletakkan CCTV untuk memastikan setiap aktiviti di dalam gudang itu boleh diperhatikan. Jadi sebarang aktiviti yang mencurigakan atau aktiviti keluar masuk inventory boleh dilihat dan dijadikan bahan bukti sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini seperti kecurian. Selain itu, syarikat guna juga boleh menggunakan sistem inventory berterusan untuk meningkatkan kawalan berbanding dengan menggunakan sistem inventory berkala, iaitu sistem yang pakai oleh syarikat guna ini memandangkan nilai inventory utama mereka adalah besar. Sebagai contoh, mereka boleh menggunakan alat sistem automatik yang iaitu dengan menggunakan orang panggil RFID atau mereka juga boleh guna alat sistem secara manual iaitu seperti barcode scanner. Jadi melalui sistem inventory berterusan ini, setiap perubahan yang berlaku ke atas inventory, contohnya seperti pembelian atau jualan dapat dikesan dan dikemaskini serta-merta ke dalam sistem komputer yang berpusat. Jadi dengan itu sebarang masalah yang berlaku di kemudian hari dapat kita kesan dengan mudah. Dan selain itu, pada pendapat saya, antara kawalan penting yang perlu dilakukan oleh syarikat guna Brothers ini adalah melakukan pengasingan tugas. Syarikat guna perlu melantik lebih ramai pekerja agar pembahagian tugas dapat dilakukan dengan lebih baik dan tidak berlakunya pertindihan kerja. Dengan adanya pengasingan kerja ini, setiap pekerja tu akan mempunyai batasan dalam melaksanakan sesuatu tugasan. Mereka juga akan perlukan kebenaran pekerja lain untuk melakukan sesuatu perkara. Jadi tanggungjawab setiap pekerja tu akan menjadi lagi jelas. Peluang untuk melakukan kecurian juga dapat dikecilkan dan proses untuk kenal pasti pihak yang melakukan kesilapan juga dapat kita kesan dengan lebih mudah apabila setiap pekerja tu mempunyai tugas masing-masing yang tersendiri. Itu saja daripada saya. Okay, salam semua. Jadi saya ingin meneruskan perbincangan kita pada hari ini dengan menambah sedikit berdasarkan apa yang saudara Mizwan dengan saudari Dayana sebutkan sebentar tadi. Jadi salam semua, nama saya Amanda. Jadi saya berpendapat bahawa syarikat guna juga boleh meningkatkan taraf sistem perakanan syarikat untuk menangani masalah kelemahan kawalan dalaman yang sedia ada. Jadi sebagai contoh, syarikat guna boleh menerapkan sistem perekod dan jualan dan belian yang lebih sistematik dan teliti di mana dalam sistem tersebut harus mencatatkan contohnya masa tempahan, tempat penghantaran, nama penghantar, nama penerima serta bilangan yang ditempah. Jadi maklumat seperti ini dikatakan penting kerana akan dapat menjamin bahawa setiap rekod jualan dan belian adalah lengkap dan dapat mengelakkan berlakunya sebarang penyelewengan inventory syarikat. Jadi sistem ini juga akan memudahkan maklumat setiap tempahan diakses dan diperiksa pada masa akan datang serta menghasilkan sistem perakaunan syarikat yang lebih sistematik dalam jangka masa yang panjang. Jadi untuk menjawab soalan ini, saya percaya terdapat banyak jenis kawalan yang boleh dijalankan oleh syarikat guna sebagai langkah proaktif untuk mengatasi kelemahan dalam kawalan dalaman syarikat.
Namun begitu, saya berpendapat bahawa langkah-langkah ini juga harus dilaksanakan secara berterusan dan konsisten untuk menjamin kelancaran dan juga kelangsungan dalam syarikat tersebut. Kerana kawalan dalaman juga memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga nama baik syarikat kerana secara tidak langsung akan mempengaruhi segala operasi dan juga hasil syarikat. Jadi itu sahaja daripada saya untuk menjawab soalan ini. Terima kasih kepada semua penonton kita yang aktif menjawab soalan. Bijak-bijak belaka ya penonton kita pada hari ini. Saya sangat setuju dengan semua pendapat yang dikeluarkan. Tapi isi terakhir dari Cik Amanda yang berbunyi, kawalan haruslah dilakukan secara berterusan dan konsisten merupakan isi yang paling saya gemari. Terima kasih juga kepada semua yang masih bersama dengan kita. Kita teruskan lagi dengan topik yang lebih menarik di mana kita akan mempersoalkan pihak berkepentingan lain dalam isu kehilangan inventory di Goodner Brothers. Baiklah Cik Arisha, apakah pendapat Cik tentang pihak-pihak lain yang bertanggungjawab? Siapakah mereka? Okey, terima kasih saudara Audrey atas soalan yang ditujukan sebentar tadi. Pada pendapat saya, selain daripada Woody, ada juga pihak lain yang harus bertanggungjawab atas kehilangan inventory ini. Sebagai contoh, pengurus jualan cawangan itu sendiri, iaitu Felix Garcia. Felix Garcia ni tidak mengambil peduli terhadap aduan yang diterima oleh para pelanggan terhadap Woody. Tetapi sebaliknya dia hanya memberitahu kepada Woody tentang masalah tersebut dan biarkan dia selesaikan masalah itu sendiri. Sepatutnya dia sebagai pengurus jualan tu dia kena bantu selesaikan masalah ni lah kan. Seterusnya ialah Albert Han. Walaupun Albert Han ni merupakan kawan baik kepada Woody, tetapi dia sepatutnya tak beli tayar tu daripada Woody. Sebab dia tahu Woody ni dia tak mampu pun nak jual tayar dengan harga yang sangat rendah kalau bukan sebab dia curi daripada inventory syarikat dia. Tetapi disebabkan Albert ni dapat diskaun yang banyak, dia tetap membeli tayar tersebut daripada Woody. So Albert ni bertanggungjawab terhadap kehilangan inventory di Goodner. Dan akhir sekali ialah pelanggan Woody. Jadi untuk mengekalkan tindakan penipuan beliau ni, Woody biasanya akan mengecharge barangan tambahan dengan amount yang besar dan amount yang tidak wajar kepada jumlah akhir pembelian pelanggannya. Dan selepas perkara ini disedari oleh pelanggan, Woody akan meminta maaf dan akan memperbaiki isu tersebut. Walau bagaimanapun, para pelanggan dan Felix Garcia seharusnya menyuarakan tentang perkara ini, tapi mereka hanya berdiam diri saja. Jadi secara tidak langsungnya, mereka turut membantu Woody dalam menjayakan skim penipuan di dalam syarikat ini. Sekian itu saja pendapat dari saya mengenai soalan yang diajukan tadi. Baiklah, terima kasih Cik Arisa yang begitu lawas sekali atas kecepatan yang penuh input. Saya pasti penonton yang lain terpegun dengan jawapannya seperti saya. Secara ringkasnya, saya dapat simpulkan dari kes ini bahawa kawalan dalaman amat penting dalam mencegah kegiatan negatif. Kemungkinan adanya peluang merupakan pendorong terbesar seseorang melakukan penyelewengan. Seseorang tidak akan dan tidak dapat melakukan penyelewengan sekiranya tiada peluang dan tiada lopong-lopong dalam kawalan dalaman yang mengundang peluang. Dan kita boleh lihat dalam kes Goodner Brothers, kita dapat tengok yang inventory dinilai sebanyak $143 hilang tanpa ada yang mendarinya lebih dari setahun. Selain itu, pengurusan atau lembaga pengarah suatu syarikat bertanggungjawab untuk merancang kawalan dalaman dan menyampaikan kepada kaki tangan. Semua pekerja juga penting untuk membuat kawalan dalaman berfungsi. Syarikat-syarikat yang lain harus mengambil iktibar dari kes ini dan memperbaiki kawalan dalaman mengikut peredaran semasa. Sekian sahaja perbincangan kita pada hari ini dan kita akan ulaskan bersama-sama dalam laporan bertulis. Sekian, terima kasih. Terima kasih.